Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas seorang OKU dibelasah di negeri pimpinan PAS di Kemaman, di Terengganu, kini sahabat semua seorang lagi OKU menjadi mangsa di negeri pimpinan parti PAS. Kenapa ya individu-individu OKU ini disasarkan oleh walaun-walaun tit, oleh pentaksub-pentaksub di bawah pentadbiran Parti Islam se-Malaysia ini, sahabat semua. Jadi ini yang agak mengejutkan kita dan memalukan ya, perkara sebegini rupa boleh berlaku di bawah pimpinan kerajaan Parti Islam se-Malaysia. Yang pertamanya di Terengganu, menyusul pula di negeri Kelantan. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku? Ayo kita lihat satu lagi kejadian yang memalukan. Ya, apabila dikatakan ya seorang OKU dirampas, dicuri teleponnya. Jadi apa masalah orang di negeri PAS dengan OKU ini? Itu menjadi persoalan untuk kita renungkan bersama. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda kenyataan media ini. Ya, apabila selepas ya negara dikejutkan dengan kejadian menyayat hati, seorang lelaki orang kelainan upaya ataupun OKU dibelasah di pasar pada pagi Jumaat. Heboh pula kes telefon bimbit pembantu kedai runcit OKU dicuri. Jenayah yang berlaku di sebuah kedai di Rendang Marang itu direkam menerusi kamera litar tertutup pada 21 Januari lalu. Di Kelantan juga, di Terengganu juga ya, maafkan saya. Jadi orang ramai meluapkan rasa marah melihat tindakan lelaki melarikan telefon milik mangsa yang diletakkan di kaunter kedai runcit tempat OKU itu bekerja. Namun pemuda berusia 29 tahun itu telah ditahan oleh polis di sebuah rumah di Kuala Terengganu pada 22 Januari yang lepas. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana mencuri dalam bangunan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Marang ya, ini tempat ahli Parlimen Marang, Presiden PAS, Superintendent Muhammad Sufian Razwan ya, menurut Ketua Polis Daerah Marang yaitu Superintendent Muhammad Sufian Razwan, suspek itu ditahan sepasukan anggota daripada Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Marang dan juga IPD Kuala Terengganu jam 6.15 petang hasil maklumat dan siasatan yang dijalankan. Beliau berkata, suspek mulanya datang ke kedai tersebut untuk membeli rokok dan kemudiannya kembali 15 minit kemudian untuk bertanya mengenai taman nilai prabayar telefon. Namun, selepas dimaklumkan mangsa yang juga OKU kategori fizikal bahawa perkhidmatan itu tiada, suspek mengambil telefon yang diletakkan atas kaunter dan melarikan diri dengan menunggang sebuah motosikal, kata lapor berita harian. Sufian juga berkata hasil semakan mendapati suspek mempunyai rekod jenayah lampau, membabitkan kesalahan mencuri dan penyalahgunaan dadah sejak 2017. Dari tempoh reman suspek selama 4 hari yang bermula hari ini akan disambung hingga Rabu depan bagi melengkapkan siasatan. Jadi ini antara perkara yang amat memalukan kita sahabat-sahabat semua. Bagaimana ya rakyat ya penyokong pentaksub kepada parti PAS ini boleh melakukan tindakan-tindakan sebegini rupa yang kita boleh anggap sebagai satu tindakan yang amat memalukan. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan ya komen di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya juga ingin memberikan sedikit perkembangan berkaitan dengan status laporan perubatan lelaki OKU yang dibelasah di Parlimen Kemaman, Terengganu ya, beberapa minggu lalu kalau saya tidak silap. Jadi ini antara perkembangan lelaki OKU ini. Jadi selepas seminggu seorang lelaki orang kelainan upaya dibelasah di Terengganu, laporan perubatan mangsa masih belum siap setakat ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, Ahmad Nur Al-Faizan Jusum 47 tahun bagaimanapun berada dalam keadaan yang stabil. Menurutnya yang juga adun wakaf mempelam, lelaki OKU berkenan masih dalam pemerhatian petugas perubatan di Hospital Sultana Nur Zahira, Kuala Terengganu. Tambah lagi, sehingga semalam saya berhubung dengan pihak hospital, masih lagi belum ada satu tarikh yang tertentu untuk selesaikan laporan perubatan mangsa. Katanya,
dia mangsa masih ada di ward dan masih di bawah pemerhatian pihak hospital, dan saya juga difahamkan katanya keadaan laki berkenaan dalam keadaan stabil. Jadi dalam keganasan tidak berperi kemanusiaan pada 17 Januari lalu, Ahmad Nur Al-Faizan cedera dipukul, disepak, diterajang termasuk di muka selain diheret semasa hujan turun oleh beberapa lelaki. Jadi pemegang OKU kategori mental sejak 19 Mac 2023 berkenaan yang sebelum itu bermotor dikatakan terlanggar gerai jualan di Pasar Tani Padang Astaka Cukai Kemaman, mengakibatkan mie goreng untuk jualan tersebut jualan terjatuh. Jadi sekurang-kurangnya 6 suspek kesemua lelaki berusia 18 hingga 60 tahun telah ditahan oleh polis setakat 21 Januari lalu bagi siasatan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Jadi dalam seksyen ini ia dipanggil sebagai jenayah, bukan sivil ya, tapi jenayah. Sekiranya mereka didapati bersalah, maka mereka ini akan mempunyai rekod jenayah ya, kerana membuat tindakan yang melebihi ya sepatutnya daripada dan boleh dianggap ya sebagai melanggar undang-undang dan sebagainya. Jadi kita harapkan 6 individu ini yang telah membuat keputusan sendiri membelakangkan undang-undang harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Jadi ramai rakyat di luar sana juga beranggapan dan juga bersetuju supaya individu-individu yang tidak berperi kemanusiaan ini harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Tindakan ataupun dibicara dan juga dipenjara ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Jadi itu antara pandangan dan juga gesaan rakyat ya terhadap walaun-walaun ini. Siapa lagi kalau bukan walaun, kan mereka ini di Kemaman, di Terengganu. Yang kejadian yang baru-baru ini pula adalah di Marang, Parlimen Marang. Dan kita tahu di Terengganu ini tidak ada pembangkang, semuanya menang kerusi oleh parti PAS. Jadi mereka lah yang memenangkan. Jadi kita boleh tahu bahwa mereka ini tentunya adalah penyokong-penyokong tegar kepada kerajaan PAS di negeri Terengganu ini. Dan inilah yang kita boleh lihat sahabat semua, tindakan biadab, tidak berperi kemanusiaan ya, dengan menyasarkan individu-individu OKU. Bagi pandangan saya ini adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, tidak masuk akal dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.